wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung muzakarah kitab Misbahul Munir, muka surat yang ke-39. Muka surat 39. Bawah sekali, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Huraian yang terakhir. Ni habis dah lah. Yang pertama, terang makna agama. Kemudian terang pula di mukadimah depan tu perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, Islam, iman, kemudian ihsan. Kemudian terang lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum akal, bab-bab yang berkaitan cara-cara untuk kita belajar kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibincang secara detail sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib dipelajari. Maka habis dah daripada sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang mesti berkait dengan Allah Ta'ala, segala sifat yang mustahil yang tidak ada pada, yang tak berkait pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu harus. Itu semua tu adalah perkara-perkara yang wajib kita kena i'tiqad. Lepas tu cara-cara nak memelihara akan agama kita pun disebut. Disebut di situ perkara-perkara yang wajib kita kena i'tiqad. Selain daripada beriman kepada Allah dan Rasul, semua perkara-perkara sam'iyat wajib kita kena beriman, termasuk malaikat, termasuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kiamat yang wajib kita kena beriman. Lepas itu pula kita mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan Rasul kita secara ringkas. Itu pun wajib kita kena beriman. Habis itu kemudian hak ni huraian penerangan di dalam kitab Misbahul Munir ini yang terakhir. Habis dah lah dah. Pada menyatakan setengah-setengah, yakni sebahagian perkara yang wajib atas mukallaf mengerjakan segala yang disuruh, yakni mengerjakan perkara yang kewajipan yang disuruh wajib, dan meninggalkan segala yang ditegah haram. Ni pun di antara kewajipan di atas tiap-tiap kita. Nak jaga agama, kena jaga benda wajib, kena buat. Kena usaha supaya yang haram itu kita hindari, kita jauhi, kita tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara kewajipan juga. Ini di antara kewajipan juga. Nak tahu benda wajib, nak tahu benda haram, belajar. Kita belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardhu ain. Macam mana wajib i'tiqad dalam hati kita. Begitu juga syariat Islam. Macam mana perkara wajib, semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Kemudian muamalat, munakahat, jinayat. Itu semua ada undang-undang di dalam syariat kita. Begitu juga dalam bab ihsan. Hati kita, apa hak wajib kita kena buat, apa yang berdosa haram kita buat, itu pun wajib kita kena belajar. Dan kita kena memelihara
akan perkara-perkara yang disuruh wajib dan kita meninggalkan apa yang ditegah sebagai tegah haram itu. Ini antara kewajipan kita juga, iaitu melaksanakan seluruh kewajipan, kena usaha ke arah tu, dan meninggalkan segala yang ditegah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Bermula barang, yakni perkara yang dituntut, yakni dituntut oleh syarak, oleh agama, perbuat, yakni dituntut kepada kita untuk buat. Sebagai tuntut yang wajib adalah ia tuntutan yang wajib itu beberapa perkara. Jadi di sini disebut secara perkara yang penting-penting. Dia tak sebut semua di sini. Tak sebut semua di sini. Kalau kita nak faham, kena ambil ketiga-tiga ilmu fardu ain. Tauhid kena belajar, fiqh kena belajar, baik. Jadi apa kepentingan belajar ilmu fardu ain ni? Wajib hukum dia. Cara nak beriman, kena belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Cara kita nak beribadah dalam bab-bab perkara yang berkaitan dengan hukum hakam agama, wajib kita kena belajar ilmu fiqh. Al-fiqhu, al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Macam mana hukum hakam dia, macam mana yang dikatakan hukum hakam dia, boleh ke tak boleh. Tu kita dapat di dalam ilmu fiqh. Yang paling halus sekali iaitulah perkara yang berkaitan dengan ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu suluk, ataupun lebih dikenali dengan ilmu tasawuf. Hak tu untuk menjaga hati kita. Hati kita ni wajib jaga juga. Kalau kita ni takabur, dosa. Tu nak menunjuk kepada orang, dosa. Jadi bila kita nak sedar tu, apabila kita belajar, Allah Ta'ala memberi kepahaman. Di situ ada cara untuk membezakan hak mana betul, hak mana yang tak betul. Ukuran dia hukum hakam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang kita belajar dalam ilmu-ilmu fardu ain. Habis. Baik. Bermula barang yang dituntut perbuat, syarak suruh kita buat, agama Allah Subhanahu wa taala perintah kita buat, sebagai tuntut yang wajib adalah ia tuntut yang wajib itu beberapa perkara, yakni perkara hak wajib itu amat banyak. Tetapi di sini disebut hanyalah yang ringkas-ringkas. Demikian benar tu. Sebagai tuntutan yang sebagai tuntut haram, yakni diputuskan oleh syarak, tak boleh buat, haram benda tu. Kalau buat berdosa. Itu pun beberapa perkara. Ni pun banyak. Banyak perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sungguh pun banyak, tetapi disebutkan di sini setengah-setengah jua, yakni sebahagian daripada hak wajib tu. Banyaklah kalau kita nak sebut, tetapi di sini disebut hanyalah sebahagian daripada perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan di sini setengah-setengah jua dari perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala itu. Dan lebih penting perkara-perkara yang penting. Silap. Perkara-perkara yang penting. Jadi di sini disebut perkara hak pentingnya. Di sini sebut perkara-perkara yang penting-penting. Dan yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih penting diketahui, yang mustahak, yang sepatutnya diketahui akan dia, akan perkara itu, serta dikerjakan akan dia, akan perkara itu, dan i'tiqadkan dia. Setengah daripada perkara hak wajib kita kena terima,
kita kena i'tiqad, iaitulah amal bil ma'ruf. Kita kena menyuruh kepada kebaikan. Kata, aku belajar ni untuk aku, padan untuk aku sudah. Tetapi kita tak ajak orang lain main mengaji sama. Contoh kita duduk kawan sebilik. Contohlah pelajar-pelajar you, contoh duduk di dalam satu bilik. Lepas tu kita pergi mengaji, tak pernah duk ajak dia. Kalau lagu tu kita pentingkan diri kita sajalah. Sedangkan amal bil ma'ruf ini menyeru kepada, mengajak kepada kebaikan pun adalah sebahagian daripada kewajipan, yakni kewajipan kepada tiap-tiap kita juga. Kewajipan kepada tiap-tiap kita juga. Isteri main mengaji, suami tak mau main. Isteri kata biar pi, dia tak main lagi ikut ajak, Allah Ta'ala buka hati dia. Abang jomlah pi. Ajak pula 2 kali, abang jom pi. Ajak pula 3 kali, kena ajak walaupun begitu. Harap-harap Allah Ta'ala buka hati dia. Contoh, sebahagian daripada contoh menyeru, mengajak kepada ma'ruf, perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara kebaikan itu, perkara-perkara taat. Itu sebahagian daripada perkara itu kita kena ajak. Dan nahi anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, keburukan, kemaksiatan pun adalah sebahagian daripada kewajipan kepada tiap-tiap kita. Contoh macam mana? Dia semayang asar, kemudian dia tak tahu kerana dia baru mai belajar. Dia semayang sunat 2 rakaat selepas tak boleh semayang sunat. Lepas asar tak boleh semayang sunat. Kita kena pergi cerita dengan dia dengan cara hikmah, dengan cara lembut, supaya dia boleh menerima apa yang kita sampaikan. Jangan kasar pula, weh, yang ni bodoh, pasal orang tak semayang. Jangan, sekali dia baru nak main, sekali dia lari, dia malu dengan kita. Itu cara daripada uslub yang berkaitan dengan uslub dakwah. Jadi perkara hak wajib ni, hak kita belajar, hak fardu ain tu, hak yang penting-penting tu dah lepas dah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, kerasulan, perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam syariat, semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Begitu juga perkara yang berkaitan dengan hukum hakam syariat yang berkaitan dengan muamalat, jual beli apa hukum, sewa menyewa, hutang piutang, hadiah, hibah, gadai dan seumpamanya. Itu kita dah belajar. Begitu juga yang berkaitan dengan tentu saja ada perkara kewajipan ni amat banyak. Setengah daripadanya yang penting disebut di sini, iaitulah wajib kita kena i'tikad dalam hati kita. Ni pun wajib juga. Di antaranya kita yakin, di antara kewajipan kita juga mengajak kepada kebaikan, dan menegah daripada melakukan kemungkaran. Itu almarhum Tok Isoleh rahimahullah, dia sebut wajib atas orang yang tak tahu kena belajar sampai tahu, dan wajib atas orang yang tahu kena ajak orang yang tak tahu. Lebih-lebih lagi kita yang tahu. Maknanya kalau lagu tu hak kita yang tahu ni, dia kata jangan banyak bercampur di dalam masyarakat awam. Sebab kita tahu kalau kita tak tegur dia buat salah, salah kita. Kalau lagu tu nak elok macam mana, jangan banyakkan kita ni di dalam tempat-tempat yang terdedah dengan perkara-perkara kemaksiatan. Contoh lagu mana? Naik motor pagi-pagi pergi market, belikan balik ni dak duk tunggu di kedai tu sampai kedai tu nak katuk. Hak mai tak pakai tudung, hak mai cakap benda-benda hak silap, kita kena tegur. Kalau kita tak tegur, dosa kita. Oleh kerana tu, jangan banyakkan kita ni bergaul di tempat-tempat yang terjebak dengan perkara-perkara kemaksiatan. Elakkan. Elakkan. Itu Tok Guru dia suka duduk dalam rumah. Dia keluar hanya untuk mengislahkan masyarakat. Dia keluar mengajar, dia keluar untuk menunaikan hajat-hajat masyarakat. Habis itu dia suka duduk dalam rumah.
Dia suka duduk dalam rumah. Itu daripada tarbiyah untuk menjaga agama. Sebab kita kena ajak orang buat baik, kena menegah daripada melakukan kemungkaran. Habis itu. Ni di antara hang tahu apa hang tak bang kat aku tak tahu hari tu. Sudah. Sudah. Jadi kita buat yang kita mampu. Maknanya yang kita tak mampu tu bukan urusan kita. Kita dah ajak dah 2 kali 3 kali, dia tak ikut, itu urusan Allah memberi hidayah. Tetapi urusan kita ajak dengan hikmah, dengan cara yang hikmah. Jangan duk perli dia kak. Jangan kata perkara yang menyebabkan sakit hati. Kerja duk tidur mampu di rumah baik pergi mengaji, kasar. Pelan-pelan. Kita ni kerja dulu banyak. Kita pergi kerja balik. Lah ni alhamdulillah kita pencen, kita boleh rehat. Apa kata kita pergi berkawan ramai-ramai pula dalam majlis di kuliah duha di Sultanah. Kita boleh kenal orang, kita boleh berkawan ramai lagi dengan cara hikmah. Baik. Kadang-kadang kita ni nak buat benda elok, kita geram nak ajak, dia ni tegak sangat. Kadang-kadang kita mengikuti hawa nafsu, mengeluarkan perkataan yang terlajak, menyebabkan rugi aku cakap benda lebih, menyebabkan dia kuih jauh, itulah yang Nabi kita ajak kepada kita, iaitulah dakwah dengan cara hikmah, dengan cara penuh kasih sayang, dengan cara penuh adab yang diajar oleh junjungan mulia kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Ni kita kena insaf. Kita kena fikir, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala memberi kepada kita akal, hati, percakapan yang berhikmah. Ni kita tak ada daya upaya melainkan Allah tak berikan akal, fikiran dan seumpamanya. Maka apabila kita jaga lagu tu, keluarlah hikmah-hikmah daripada apa yang terkeluar daripada kalam-kalam orang yang arif billah. Depa orang arif ni cakap sikit ya, terus terkesan masuk ke dalam hati. Syekh Abdullah Al-Ghamari Al-Yamani datang ke Kedah, tak payah ceramah, tak payah buat kuliah, tetapi dia akhlak dia tunjukkan akhlak Islam, menyebabkan raja tersentuh dan mau memeluk Islam. Di samping dia berusaha dan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdetik di hati dia terus Islam. Orang lah kalau kita duduk dengan pemimpin dia, tu duduk rapik dengan pemimpin. Orang dulu terus dakwah raja. Apabila dakwah raja, rakyat jadi terima. Orang lah cepat menghukum. Tetapi orang dulu fikiran mereka itu Allah Ta'ala berikan kepada mereka memikirkan keadaan yang lebih jauh, memikirkan keadaan yang Allah Ta'ala berikan fikiran yang hikmah kepada mereka. Yang Allah Ta'ala berikan fikiran yang hikmah kepada mereka. Cara dia nak dakwah macam mana, sampailah ketika kita belajar sirah-sirah para alim ulama. Ini penting kita adakan. Kalau sampai haul kematian ulama seseorang, ulama-ulama dulu sampai sekarang diadakan di Mesir, begitu juga Indonesia, Singapura dan seluruh dunia termasuk Maghribi, yang dinamakan haul, yang kita bubuh nama lah ni tahlil perdana. Tapi tak sama yang kita buat pengisian dengan apa yang ulama tahu. Kita buat tahlil perdana, buat kupon, jual, sembelih lembu, makan balik. Dia apakah pemikiran dia, macam mana warak dia, menyebabkan kita semangat ke arah itu. Kalau kita susah, mereka lebih susah berdakwah. Kena pergi ke hutan, tebang, kena pugak tanah, buka dengan keadaan yang susah, lebih susah daripada kita. Maka kita menjadi semangat. Kita jadi semangat. Maka perkara-perkara ni penting. Itu dikatakan wajib di atas kita ni mengerjakan, mengajak kepada apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini kerja daripada kerja
daripada orang yang memahami ilmu agama. Hanya dikatakan orang yang faham ilmu agama inilah tugas dia. Kita kena ajak orang dan kita kena larang orang. Orang yang mengambil ilmu Rasul, pusaka Rasul, mesti ada perasaan kasihan kepada umat. Kita sihat, dia sakit, kita kena tolong dia sebab dia sakit. Tapi kalau dia sakit, kita tambah lagi kepada dia, lagi menyebabkan parah kepada dia. Menyebabkan lagi teruk dia. Ini tugas kita. Kita kena fikir kesian macam mana kita nak bagi dia ni berubah. Macam mana nak bagi dia ni kembali kepada agama. Macam mana nak bagi dia ni kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah. Fikir, berdoa siang malam. Itu ulama. Mereka buat kerja ni kerana mereka mewarisi sir, rahsia daripada rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmat sungguh. Syekh Muhammad Alawi Al-Makki, sebab apa dibelah dada Rasul dan dibuang darah hitam itu? Setengah orang dia kurang adab, dia kata sebab ni tempat kotor maka dibuang. Tak, bagi kita hati Rasul itu dah cukup bersih, cuma Allah Ta'ala menambah-nambahkan bersih lagi. Itu di sisi kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kata Abu Yasid Muhammad Alawi, kerana hati Nabi ni penuh sangat dengan rahmat, sehingga kan Allah Ta'ala suruh malaikat buang sikit rahmat tu. Bagi ada sikit-sikit marah kepada benda, kalau benda tak kena ni, bagi Rasul kita tegah dengan perkara itu, kerana penuh dengan rahmat hati Rasul itu. Pasal apa? Allah Ta'ala buat Rasul kita ni sayang kepada umat. Yahudi mati, Rasul kita bangun teriak. Sahabat tanya, ya Rasulullah, buat apa Rasulullah? Fikir, macam mana nak bagi baik kepada orang? Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita, macam mana kita nak bagi ke orang? Itu di antara tanggungjawab amal ma'ruf dan nahi anil munkar, dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Kita kena fikir untuk orang lain. Maknanya kita tak mementingkan diri. Islam ajak kita ni berjemaah. Alaikum bil jamaah. Lazim olehmu dalam keadaan berjemaah. Berjemaah macam mana? Iaitulah kita duduk di dalam jemaah yang mana wajib di atas kita ni mengajak kepada kebajikan dan menegah daripada melakukan kemungkaran. Habis itu. Baik. Yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf menyuruh akan orang lain dengan meninggalkan segala maksiat. Wajib mengerjakan maksiat. Macam mana? Contohlah kita duk buat benda dosa tu, kita kena larang orang jangan buat macam aku. Jangan ajak pula. Jom kempen bagi buat jahat lagi, tak boleh. Contohnya kita buat dosa, jangan kena larang orang buat, jangan buat macam aku. Jangan. Itu wajib di atas kita. Jadi harap-harap kita pun kalau boleh kita lah yang meninggalkan perkara tu. Maka wajib di atas yang mengerjakan maksiat. Ini sekiranya kalau kita buat, menegah akan orang yang mengerjakan maksiat. Dia buat dosa dah, tapi dia larang orang jangan buat dosa macam aku. Itu kewajipan kepada kita. Maknanya fahamnya di sini membuat dosa lagi, itu lagi teruk. Nauzubillah. Seumpama contohnya hak orang buat maksiat tu seperti berzina. Dia berzina, menegah akan orang yang berzina, jangan buat macam aku. Jangan. Itu wajib kepada orang yang Islam, wajib macam tu. Dan mencuri, menegah akan orang yang mencuri seumpamanya. Sekiranya macam tu. Tapi kalau macam ni lambat nak kesan lah. Pak kecim diri, larang anak kecim diri. Anak kata pak apa berdiri. Jadi kita lah kena tunjuk contoh tauladan dulu. Habis. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf
memelihara akan 6 perkara yang dinamakan dia akan 6 hukum ni untuk jaga agama kita. Mana? Pertamanya wajib atas mukallaf memeliharakan agama daripada jatuh seorang kepada kafir ataupun murtad, tambah lagi na'udzubillah, dan memelihara daripada mencederakan akan dia akan agama. Kerana inilah diwajibkan perang segala kafir harbi. Ni kita kena perang bila? Bukan saja-saja kita ni diajak untuk berperang, tidak, tetapi kita ni kena mempertahan diri kita. Apabila kafir harbi itu menyerang kita, wajib kita mempertahankan akan agama kita, sebab nak jaga agama kita. Itu perang fisabilillah dulu. Ulama-ulama yang besar-besar ni cerita 3. Abdul Somad Palembang, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Al-Syad Al-Banjari, kitab dia kita guna sampai lah. Syekh Abdul Somad, kitab Syirah Syalikin yang Syekh Fahmi suka baca. Kitab Syekh Arsyad Al-Banjari, Sabilal Muhtadin, kitab bekah tebal. Syekh yang dikatakan Syekh Arsyad Banjari, Syekh Daud Al-Fatani, kitab yang makruhnya kitab Musalli. Semua ni alim Rabbani, Sufi, mereka ini di taraf aulia. Syekh Daud Tani orang Tani, tapi keturunannya Arab daripada Yaman. Syekh Abdul Somad Palembang, mak dia Palembang, pak dia Kedah. Pak dia Kedah. Tu kalau ada teacher Syekh Wan. Seorang lagi Syekh Arsyad Al-Banjari, tempat Syekh Fahmi Zamzam. Alhamdulillah Syekh Fahmi Zamzam dah sihat. Kita doa lagi supaya makin-makin sihat dan bertenaga untuk menyampaikan dakwah kepada kita. Kemudian depa ni pakat sama-sama depa macam mana gerakkan fisabilillah untuk menentang orang-orang Siam kufar yang menyerang Terengganu, Kelantan dan Kedah. Maka diadakan rangkaian kesatuan umat Islam, pakat disebarkan akan surat ke Aceh, ke Palembang, mai hantar di seluruh Nusantara ni. Maka yang menyambut seruan jihad itu adalah ulama. Turun mai dengan kapal. Syekh Daud kapal lain, Syekh Abdul lawan fisabilillah ni, dia hambat Siam ni sampai ke Cenak. Apabila sampai ke Cenak, Siam dia pakat lagi dengan gerelanya yang amat-amat ramai, menyebabkan umat Islam, tentera-tentera Islam terkepung selama beberapa lama di situ, sehingga kan mereka membunuh Syekh Abdul Samad Syahid Syekh Abdul Samad Palembang dan dipenggal kepala dia, dikebumikan di Cenak, Bantara. Ramai hak dah pi dah. Syekh Fahmi Zamzam apabila khatam kitab Syirah Syalikin, terus bawa 2 bah 3 bah pi ziarah makam Syekh Abdul Samad Palembang di Cenak. Pasal apa tu? Bukan suruh buat baik ya. Hak yang menegah daripada mungkar pun mereka buat. Sufi, aulia, orang yang disiplin dalam ilmu syariatnya kemah, dalam ilmu tasawufnya kemah, mereka tuhu seperti di Singgora. Tu tok nek saya Sultan Sulaiman yang ke-9. Bukan siapa 9 10. Yang ke-11, tok nek yang ke-11. Dulu ni perintah kerajaan Islam Singgora, negara Darussalam. Apa yang berlaku sekarang ni? Daripada zuriat-zuriat dia pun diambil oleh Siam, menikah jadi murtad, na'udzubillah. Oleh kerana ni kita kena bertahan. Kita pergi Songkelau macam bukan negeri kita, tapi dulu ni diperintah oleh Islam. Sebab apa? Kerana kita kalah perang. Dipa ambil anak orang Islam, dipa menikah dengan orang Siam, jadi murtad, semuanya jadi rosak agama. Jadi di antara kewajipan ni kita tengok. Dan wajib, tengok nah. Pertama, wajib di atas mukallaf memelihara agama.
Minta Allah Ta'ala pelihara agama anak, isteri, cucu cicit kita, zuriat-zuriat kita. Kerana zaman sekarang lebih bahaya. Nak jaga macam mana sekarang? Bagi akidah kepada mereka. Bagi akidah, ajak sifat-sifat ketuhanan, keyakinan, masukkan ke dalam hati mereka. Dan memelihara daripada mencederakan akan dia, akan agama, kena jaga, jangan bagi rosak. Macam mana nak jaga agama? Ilmu akidah kita belajar, faham dan amal. Fiqh kita belajar, faham, amal. Tasawuf kita belajar, faham dan amal, supaya tidak rosak agama kita. Kerana inilah diwajibkan perang segala kafir harbi, yakni kafir yang menentang agama Islam. Dia nak lawan dengan kita, wajib kita berperang ketika itu. Alah dak lah, tak berlaku lagi. Tapi sekiranya berlaku, di Kedah puluhan ribu perempuan keluar berjihad demi mempertahankan tanah air, agama. Kebanyakan mereka itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tunku Kudin dipijak dengan gajah apabila kota Kuala Kedah tu berjaya ditawan oleh Siam. Nah, dipijak dengan gajah. Itu orang Ahlul Bait, Tunku Kudin. Begitu juga Tunku Mat Sa'ad. Orang-orang lelaki syahid, orang perempuan syahid. Pasal apa? Tok nenek kita nak mempertahankan agama tanah air kepada kita. Itu 18 lebih. Nah, sebelum tu bermulanya Melaka tahun 15 kan Melaka. Habis anak diperah dengan orang penjajah. Takkan nak ambil apa saja. Ada agenda, tetapi kerana Islam itu kuat di zaman tu, dijaga oleh ulama, akidah tak boleh dibeli. Habis tu Raja Haji Fisabilillah Asyahid, Raja Haji Fisabilillah lagi tepi ke Pulau Penyengat Riau. Dia mempertahankan agama. Dia orang Sulawesi, keturunan Bugis. Oleh kerana Bugis di Sulawesi itu dah ditawan, maka mereka menjaga Nusantara, menjaga demi untuk menjaga agama dan tanah air. Maka mereka berjuang tolong Melaka, tetapi akhirnya mati di tangan Belanda. Pasal apa? Semua sejarah jatuhnya kita ni sebab sendiri pakat dengan Belanda. Habaq dia macam mana dibunuh waktu sujud dalam sembahyang. Kuala Kedah dibuka, kota Kuala Kedah masa Kenuri diadakan, orang Melayu sendiri yang buka pintu supaya Siam boleh masuk. Dan diserang pada ketika itu. Mereka ingat Siam ni nak main makan Kenuri gitu ya. Tiba-tiba diserang dalam keadaan tak bersedia. Habis itu. Ni di antara kewajipan menjaga agama, sekiranya berlakunya peperangan, wajib kita ni berperang dengan orang yang memusuhi agama Islam. Kerana orang-orang kafir itu sentiasa mengkhianati agama. Mereka tak akan reda selagi mana kita ni tak ikut mereka dengan sepenuhnya. Selagi itu mereka tidak akan reda dengan kita. Cederakan agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Satu di atas wahdah akidah, di atas fahaman ahlu sunnah wal jamaah, untuk nak buat ketaatan dan menegah kemaksiatan. Itu dihancurkan sistem khalifah oleh British. Khalifah Osmaniyah dihentam sampai habis khalifah. Tak ada dah khalifah selepas daripada kejatuhan Osmaniyah. Habis itu. Dan negara-negara yang kuat Islam, habis mereka hancurkan. Mana? Mesir, Libya, Iraq, Syria. Itu semuanya dihancurkan oleh musuh-musuh Islam.
mereka. Ini kita kena fikir. Nah. Dan wajib pula sediakan kekuatan daripada alat-alat senjata dan pentadbiran dapat memerintahkan agama dan dapat mempertahankan agama dan dapat meninggikan dapat menentangkan kejahatan mereka. Tolong tegak ni. Dia jadi mengantuk semalam balik lewat yang cikgu ceramah di Kepala Batas. Dan diwajib pula sediakan kekuatan daripada alat-alat senjata. Ini bagi kerajaan, kena menyediakan alat-alat senjata dan pentadbiran, mengkuatkan pentadbiran, dapat mempertahankan kekuatan alat-alat senjata, dan mereka kena kuatkan pentadbiran supaya apa? Supaya mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah siapa pimpin pun. Apa kata ustaz ni kok mana? Kok mana tak kira hukum. Islam dia suruh jaga agama. Kalau diserang oleh kafir harbi, maka wajib kita berjihad mempertahankan agama, dan wajib kita kena menyediakan kekuatan dan menguatkan akan pentadbiran untuk mempertahankan agama. Kalau hak ni tak ada orang pemain kita. Nah. Depa gelak depa kata kalau perang, daripada Johor Kedah ada Sari. Kita dah nyata tak ada. Pegang nyata, kita kena tangkap. Tu kalau perang, beli hak orang tak mau dah. Ni kata kat siapa, ni tak ada kata kat siapa. Maknanya kita fikir bersama. Lepas tu boleh ubah ke? Doa. Kita tak mampu, bukan kita perintah. Bukan kita perintah. Ni kita serah kepada pemerintah. Kita doa kepada mereka. Siapa perintah pun kita doa lah, supaya mereka dapat mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat menentang kejahatan mereka itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Habis ni boleh baca lah, kita tak boleh buat apa. Habis hanya ada pada kita hanyalah doa. Hanyalah ada pada kita itu hanyalah doa. Habis anak isteri, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jaga agama yang pertama. Ambil apa hak Nabi bawa, iman, Islam, ihsan, kita faham, kita amal, dan minta Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam keadaan itu. Hak tu pun tak boleh. Kita jaga anak-anak isteri kita, moga-moga Allah Ta'ala pelihara. Begitu juga sahabat-sahabat kita, moga-moga Allah Ta'ala pelihara. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita. Habis. Ini orang dulu-dulu dia jaga sungguh-sungguh benar ni. Orang dulu-dulu dia jaga sungguh benar ni. Sehingga kan Syekh Abdul Qadir Mandili yang mengarang kitab Penawar Bagi Hati, dia tulis dalam satu kitab, haram menghantar anak ke sekolah orang kafir, kerana takut fikirannya terpengaruh dengan fikrah. Ketika itu kitab itu diharamkan di bumi Malaysia. Tak boleh baca Mutiara. Hak lain tak apa, Penawar Bagi Hati tak apa, hak lain tak apa. Tapi hak berkait dengan pemerintahan tak boleh baca. Diharamkan. Sedangkan benda tu untuk menjaga agama kita. Untuk menjaga agama kita. Habis. Kena sedia persenjataan, itu tugas pemimpin. Itu tugas pemimpin. Kalau berlakunya peperangan, kalau diisytiharkan oleh pemerintah supaya kita ni diminta untuk berjihad, maka ketika itu wajib kita kena turun. Tapi kita harap-harap benda ni tak berlaku. Kalau perang ke, Allah na'udzubillah, rumah hancur, anak-anak mati, budak-budak mati, pak mati, anak tak ada pak, tak ada mak, na'udzubillah, hancur macam di Syria, macam di Palestin. Keamanan kepada Nusantara
maka wajib kita pelihara supaya benda ni terus Allah Ta'ala jaga dan pelihara kita. Tapi sekarang ni dah macam-macam fikiran yang masuk ke dalam masyarakat kita. Dulu Syiah apa tak masuk? Masuknya Syiah, masuknya yang dikatakan Khawarij. Hak ni bahaya. Kalau masuk Khawarij dalam fikiran, rosak. Mana? Dia rasa dia Islam. Macam di ISIS yang berada di Syria. Dia menghukumkan orang yang tak sealiran dengan dia ni kufur dan halal darah. Maka dia halalkan darah Syiah, dia halalkan darah orang yang tak mau menyokong perjuangan dia. Maka hancur negeri Syria. Na'udzubillah. Itu kita kena berpegang dengan ahlu sunnah wal jamaah. Selagi mana ia ahli la ilaha illallah Muhammadur, lari daripada akidah yang sebenar, mengikuti ahli sunnah, tetapi dia tetap beriman kepada Allah dan Rasul, darahnya tak boleh kita tumpahkan. Itu pemahaman kita. Itu pemahaman kita ahlu sunnah wal jamaah. Habis. Dan diwajibkan pula bermesyuarat, kerana dengan mesyuarat itulah teguh dan berbaik-baik. Ni diperintahkan juga untuk memelihara agama ni. Di antaranya kita kena menjaga diri kita dengan agama, jangan buat perkara-perkara yang boleh merosakkan dia. Kemudian kita kena menyediakan kekuatan bagi kerajaan untuk berdepan dengan musuh-musuh. Dan begitu juga kita dianjurkan untuk bermesyuarat, kerana dengan itulah meneguhkan akan perkara kebaikan. Perkara-perkara hak elok tu boleh kita putus dan kita buat keputusan di dalam mesyuarat itu. Apabila kita dah putus, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kita ni berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keputusan yang baik itu. Habis. Tapi mesyuarat hak arah nak buatlah. Kalau mesyuarat 10 kali apa pun tak buat, buat habis masa ya. Hak ni nak buat sungguh ni. Nah, macam ulama-ulama dulu atok mesyuarat, macam mana kita nak berdepan dengan siang. Okey, tulis surat, hantar surat. Maka dengan tarikh-tarikh ni kita berhimpun, turun semua untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tu dianjurkan kepada kita melakukan mesyuarat. Habis. Tepi tu. Di situ diperbuat tulisan-tulisan kod rahsia daripada ciptaan yang diciptakan oleh Syekh Ahmad Fatani. Kalau simbol ni maknanya kita perang. Kalau simbol ni dia tak tulislah bahasa ni, takut satgi orang rampas tahu gerakan tu. Bijaknya Allah Ta'ala bagi fikiran kepada mereka orang-orang yang terdahulu untuk menjaga agama Islam. Dia ada kod rahsia dia. Kalau kita tengok tak faham. Tulis 1, 2, ba, ta, apa dia ni? Depa dah faham dah kod-kod dia tu, memahami akan arahan yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang ringkas itu, mereka dapat memahami. Itu ketika berperang. Habis. Itu dia bermesyuarat, dia bersatu untuk. Lepas tu pula, kalau murtad, hukuman hudud setelah dinasihat 3 kali tak pakai juga, tak rujuk kepada Islam, maka hukumnya dipancung. Nampak berat. Yalah, tak jadi kat kita. Cuba keluarga yang kita sayang murtad, tiba-tiba dia tak mau balik. Allahu Akbar. Maka baru kita, ketika itu baru kita tahu hikmah Allah Ta'ala buat. Maka dijatuhkan hukuman dah 3 kali. Dibicara, dinasihati, tak mau kembali rujuk kepada agama Islam, maka dihukum hukum pancung. Gaya-gaya nak pancung dia takut. Dia kata tak maulah, aku nak Islam balik.
Maka awak masuk pedang tu balik tak payah hukum. Oh, inilah hikmah Allah Ta'ala buat hukuman itu untuk menjaga agama. Baru kita pancung. Kalau pancung tu pun layak, kerana nikmat Allah Ta'ala ni lebih daripada tu. Kita hidup, Allah Ta'ala buat kita. Kita makan makanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat, minum air Allah buat, hidup udara Allah buat, jantung kita pam Allah bagi pam. Tiba-tiba pergi lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hak tu ringanlah. Kalau kita pandang lagu tu ringan. Dan bukan nak hukum sangat, untuk menakutkan supaya jangan murtad, supaya jaga Islam, jaga nikmat agama. Itulah Allah Ta'ala menjadikan hukum itu kepada kita. Macam kita beli PTI lah, keluaran dia tahulah apa hak tak boleh, apa hak boleh. Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala tahu. Maka untuk menjaga agama, itulah hukuman dia. Kalau murtad, dipancung, dipenggal dengan hukuman yang Allah Ta'ala tetapkan. Habis. Nampak macam berat, tetapi kalau kita fikir, tak. Dan hikmah dia supaya orang tak jadi murtad. Habis. Allahu Akbar. Tengok di Saudi. Dulu ni, zaman dulu lah kedai elok-elok dia katuk. Dulu ni kedai biasa-biasa kan. Kita pergi zaman dulu-dulu ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Katuk pun ambil kain macam ni, tutup kedai mai. Curi ya? Tak curi. Pasal apa? Kalau curi kena potong tangan. Elok dah? Elok. Habis. Di samping akal, supaya kita ni jaga akal, tak mabuk. Kalau mabuk apa hukum? Menjaga keturunan. Kalau berzina apa hukum? Menjaga harta. Kalau orang curi harta kita apa hukum? Menjaga muru'ah, maruah. Kalau orang fitnah kita apa hukum? Itu untuk menjaga kita. Kebaikan dia untuk jaga kita. Bukan sahaja untuk orang Islam, bahkan kepada orang bukan Islam. Kalau faham elok-elok. Macam mana? Contoh, orang bukan Islam bunuh orang bukan Islam tanpa sebab. Maka orang yang bunuh tanpa sebab tu dihukum walaupun dia Islam, tetapi dia bunuh orang Islam bukan Islam tanpa sebab. Orang Islam yang bunuh orang secara zalim ni dihukum. Zalim. Tu maknanya Islam ni, hukuman yang Allah Ta'ala buat ni kebaikan untuk semua. Habis. Itu bab yang pertama, menjaga agama. Dan diwajibkan kita menghubungkan silaturahim di antara sama-sama kita, kerana menghubungkan silaturahim itu satu kekuatan kita, dan diharamkan kita memutuskan silaturahim sesama kita. Hak ni pun untuk jaga agama juga. British dia keluar daripada tanah air kita, dia bagi merdeka, bukan dia bagi sepenuh. Dia ikat dah. Aku nak tinggal ni, kok mana pun depa kena pecah. Maka sistem ni dicipta, diikat kita. Tak boleh buat apa. Kan demokrasi. Contoh, calon dua orang, baik dua-dua, tok imam. Kok mana pun nak bagi menang, kawan saya ni baik. Contohnya saya ni tanding dengan kawan saya, baik dua-dua. Kawan saya ni baik, tapi kena berjatuh dia sebab saya nak menang, walaupun dua undi. Tetapi sikit ya dia ni buat kerja lemah, kena perodoh juga. Apabila lagu tu dia ada puak, apabila puak kita kena pecah. Maknanya dibina oleh mereka untuk, jadi ulama mengambilkan demokrasi itu untuk menolak mudarat, tak mau perang. Tapi kita lah dengan kebijaksanaan kita ambil itu sebagai asbab sahaja, tetapi
jangan sampai hubungan silaturahim kita ini akan kekuatan agama kita. Kalau kita pecah, menang musuh. Gitu. Habis. Kerana menghubungkan silaturahim itu satu kekuatan kita, dan diharamkan kita memutuskan silaturahim sesama kita. Habis. Kerana putus silaturahim itu sebab bagi berpecah belah, maka lemah kita pada ketika itu bagi memerintah agama. Ini di antara kewajipan jaga agama. Maka masjidlah penyatuan kita. Tengok, Nabi hijrah buat Quba, Masjid Quba, masjid tempat kekuatan. Masuk ke Madinah buat Masjid Nabawi, sampai ke Quba buat Masjid Quba, sampai ke Madinah buat Masjid Madinah dulu. Kerana di masjid inilah kesatuan hati kita demi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Demi kita nak menuntut, kita nak pi kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka masjidlah tempat kita ni bersatu untuk kita ni nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Itu hikmah Allah Taala buat tu. Begitu juga Isra' wal Mi'raj, daripada Mekah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, masjid juga. Quba pun buat di Quba, kemudian masuk di Madinah buat Masjid Nabawi. Masjid itu kekuatan kita. Habis. Dan beberapa perkara yang wajib yang lain daripada itu, maka hendaklah engkau menuntuti daripada di dalam kitab-kitab yang besar. Hal lain tu belajar dah lagi. Untuk menjaga agama ni kena belajar lagi daripada kitab-kitab yang besar lagi. Banyak disebut di dalam tu. Habis. Yang kedua daripada 6 itu ialah, maka wajib dipeliharakan dia daripada mengerjakan yang membinasakan dirinya sendiri. La dara wa la dira fil Islam. Kita tak boleh mudarat dan memudaratkan yang lain, dan memberi mudarat akan dia. Haram hukumnya. Maka wajib kita memelihara akan diri kita. Kalau orang bunuh kita, apa hukum? Ada hukumannya dalam Islam. Terkadangnya wajib dia, terkadangnya nyawa dibalas dengan nyawa. Kalau tak, nyawa lah mati kat tak. Bunuh tak ada apa hukum. Kalau lagu tu nanya. Tak, Islam dia bela nyawa kita. Haram kita Islam menumpahkan darah Islam. Kalau sekiranya berlaku pembunuhan tanpa sebab, ditangkap oleh kerajaan Islam, diadili, maka dijatuhkan hukuman itu. Dan kerana inilah diharamkan bunuh, oleh kerana akan minuman yang haram. Kalau minum minuman yang mabuk arak, dia ada hukuman dia seperti arak. Kalau minum arak, mabuk, dengan rela hati dia minum, maka dia dijatuhkan 40 serbatan ke 80. Nak kurang pun tak boleh, nak lebih pada 80 pun tak boleh. Takat tu hukum Allah Ta'ala. Kita kata melampau dia ni buh 90 tak boleh, buh 82 tak boleh, lebih 2 pun tak boleh. Daripada 40 ke 80 ikut kebijaksanaan hakim yang menjatuhkan hukuman. Dan diharamkan pula memakan akan makanan yang haram seperti darah, kerana memudaratkan kesihatan kita, dan sebagainya daripada perkara yang membinasakan diri kita. Habis. Mengantuk ramai dah, kita berhenti. Dia tak boleh duduk panjang-panjang. Hak baca pun letih. Hak wajib kita kena buat, iaitu memelihara kewajipan dan meninggalkan yang haram. Di antara yang wajib, iaitulah kita ni mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Habis. Kemudian tu di antara kewajipan. Dan perkara yang lain, kita jaga agama kita. Menjaga agama kita macam mana? Buat kewajipan-kewajipan agama, hak kewajipan kita kena buat, hak yang diharam kita kena tinggal. Maka ada lagi perkara-perkara yang panjang untuk memelihara kekuatan agama kita yang kita bincangkan tadi. Kemudian yang kedua, menjaga akan diri ataupun nyawa kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.